Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semua. Okey, apa khabar anda semua dekat rumah tu? Okey ke? Sihat ke? Okay, walaupun cikgu tak dapat dengar suara kamu cakap, ya sihat. Tak apalah, it's okay lah kan. Sebab kita pun dalam keadaan macam gini. Okay, tak apalah. Cikgu dengar suara cikgu je lah. Tapi cikgu harap kamu semua dalam keadaan yang sihat lah ya. Sebab kita dalam keadaan, masih lagi dalam keadaan COVID ni, COVID-19 ni. Jadi, sajalah cikgu nak pesan ya. Kita kena jaga kesihatan kita, jaga tubuh badan kita. Make sure kamu makan makanan yang sihat. Makanlah buah-buah supaya banyak vitamin. Vitamin C dalam badan supaya badan kamu lebih kuat dan sihat. Okay. Okay, pada hari ini tanpa membuang masa, sebagaimana yang dapat kamu lihat di dalam paparan ini, kita akan masuk ke dalam suatu subtopik yang baru. Okay. Pada minggu lepas, kamu telah belajar tentang ciri-ciri zaman air batu akhir. Dan pada hari ini, kita akan belajar satu subtopik yang baru iaitu bertajuk perubahan zaman air batu akhir. Okey, kalau di dalam buku teks, kamu boleh buka di halaman 36. Okey, halaman 36. Tapi, sebelum kita nak belajar, sebelum kita nak teruskan ni, okay, cikgu nak minta, walaupun kamu dekat rumah, cikgu nak minta juga. Okay, cikgu nak minta kamu duduk dalam keadaan yang bersedia. Duduk elok-elok supaya kamu get ready untuk terima segala input-input yang baru yang akan kamu pelajari pada hari ini. Okay, tanpa kita membuang masa, mari kita teruskan kepada tajuk kita pada hari ini iaitu perubahan zaman air batu akhir. Okey, baiklah. Di dalam paparan ini ada dua gambar yang cikgu letakkan. Okey. Kamu tengok kat situ ada gambar matahari dan ada gambar ais. Okey, cikgu bagi kamu masa beberapa saat untuk kamu baca dialog yang diutarakan oleh matahari dan ais ni. Okey, kamu baca sekejap. Okey, dah baca. Okey, kalau dah baca, okey cikgu terangkan. Okey, di dalam gambar ini, di dalam kedua-dua gambar ini menunjukkan bahawa apabila adanya matahari, ais menjadi cair. Okey, tengok gambar yang belah yang pertama tu. Yang hehehe, rasakan bahangnya. Lepas tu yang ais cakap, alamak, lari. Okay, kat sini sebenarnya cikgu nak tunjukkan kat kamu. Cikgu saja je letak gambar-gambar macam ini supaya kamu tu lebih ingat. Supaya lekat dekat minda kamu. Okay. Kita akan belajar tentang perubahan zaman air batu akhir. Okay, di mana zaman air batu akhir tadi ada kaitannya dengan gambar ini. Kamu tengok bila matahari ni sebenarnya cikgu nak gambarkan tentang kepanasan. Bila kepanasan ataupun suhu itu meningkat menyebabkan keadaan ais. Sebab kita kan belajar zaman air batu, keadaan ais itu menjadi cair. Jadi untuk memudahkan kamu ingat, cikgu sajalah letak gambar macam ni. Jadi bila kamu lupa perubahan zaman air batu akhir, tolong ingat gambar ni dan kamu boleh jawab. Kalau ada soalan apa-apa, siapa-siapa tanya kamu pun, kalau orang tanya kamu, kamu ingat gambar ni, kalau orang tanya apa perubahan zaman air batu akhir ni? Kamu boleh jawab perubahan iklim, suhu. Itu sebenarnya cikgu nak mudahkan kamu. Okey, sekarang kita dah tengok gambar ni kan? Okey, kita akan terus masuk ke topik yang seterusnya. Okey, baiklah, pada paparan ini merupakan garis masa zaman air batu. Okey, cikgu tunjukkan garis masa zaman air batu ni supaya kamu tahu di manakah cerita kita sekarang ni. Okey, kita ni cerita tentang zaman air batu akhir. Zaman air batu akhir. Kita nak tahu perubahan kat zaman air batu akhir tu. Okey, tapi cikgu nak kamu tahu, bila kita belajar sejarah, kita kena tahu dekat mana zaman yang kita cerita tu. Kan nanti kita dah cerita panjang tak tahu kat mana. Okey, perubahan zaman air batu akhir ataupun zaman air batu akhir ni berlaku di bahagian zaman Holosen. Di mana keadaan pada zaman ini, suhu bumi dah mula meningkat. Meningkat tu macam mana? Apa meningkat cikgu? Meningkat tu suhu bumi dah mula sedikit panas.
Kat sini masa awal-awal dia sejuk. Lepas tu dah mula berlakunya sedikit-sedikit ke arah cuaca yang panas tu, iaitu peningkatan suhu lah. Okay. Okay, untuk garis masa ni cikgu cuma nak tunjukkan bahawa sekarang cerita kita ni tengah berada dekat zaman Holosen. Okay, baiklah. Kita akan sambung, kita teruskan kepada bahagian seterusnya. Di zaman Holosen ataupun zaman air batu akhir, okay, zaman Holosen dengan zaman air batu akhir ni sama tau. Bila cikgu sebut Holosen, itu maknanya zaman air batu akhir lah tu. Okay, di zaman air batu akhir ini, dah berlaku perubahan. Dah tak sama dah dengan zaman Meiosen. Pada zaman air batu akhir ni, berlaku perubahan suhu bumi. Perubahan ni dari segi apa? Peningkatan, iaitu suhu ni lebih panas. Kita tengok gambar ni, gambar matahari. Oh, matahari ni nampak. Cikgu saja letak matahari tu macam gembira, suka. Okay, bumi nampak panas. Berpeluh-peluh bumi. Okay, sebenarnya cikgu kat gambar ni, cikgu nak kamu tahu bahawa dalam zaman air batu akhir ni, berlaku perubahan suhu bumi tau. Suhu bumi lebih panas daripada zaman-zaman sebelumnya. Nampak bumi cakap, panasnya. Jadinya, meningkat. Perubahan yang pertama adalah, kamu boleh tengok dari segi peningkatan suhu bumi tu. Okey. Apabila suhu bumi ini meningkat, ianya memberi kesan tau kepada keadaan atau bentuk fizikal bumi dengan hidupan yang ada dekat dalam dia. Okey. Sekarang ni dekat paparan sini kamu nampak ni. Ada gambar bongkah ais ataupun timbunan ais besar. Okey, dalam bumi ni kita ada ais ni tau. Timbunan ais ni memang ada. Kamu tak payah ingat dia dongeng ke apa, memang ada. Sampai sekarang pun ada lagi. Okey. Okay, sekarang bila kamu dah tengok gambar ni, cikgu akan terangkan tentang glasier. Glasier ni apa? Inilah timbunan ais besar. Timbunan besar ais yang bergerak perlahan-lahan menuruni cerun atau merebak ke permukaan bumi. Okay, kalau kamu tak faham bahasa yang formal ni, cikgu terangkan dalam bahasa biasa. Okay, glasier ni, okay, ais, bongkah ais ni besar. Lepas tu, bila suhu bumi meningkat, panas. Bila panas, benda ni cair. Bila cair, contoh cair kat sini. Panas kan? Sini cair. Bila dia cair kat sini dah longgar, maka terpisahlah di antara ini dan ini. Jadi jatuh. Jatuh kat laut. Mencairlah, dia mencair. Itu dipanggil glasier. Suhu bumi meningkat menyebabkan banyaknya pengglasiran. Iaitu banyak sangat ais batu yang cair tau. Okay. Pencairan glasier ini telah mendatangkan kesan tau sebenarnya. Okay, kesan dia menyebabkan apa? Okay, tengok poin yang pertama cikgu. Okay, air batu yang cair dari kawasan tanah tinggi dan gunung akan membawa batu dan tanah. Okay, tadi kita tengok gambar ais kan? Okay, ais tu pada zaman ini dia bukan dekat kawasan yang berair je. Dia dekat kawasan yang darat pun ada. Okay, dekat kawasan darat ada ais. Jangan bayangkan macam situasi kita sekarang. Berbeza, zaman dulu berbeza dengan sekarang. Zaman dulu dekat darat, contoh darat, bayangkan rumah kamu. Dekat darat ni pun ada ais. Jadi, pengglasiran ni, ais tadi cair. Okay, bila ais tadi cair, bila ais tu dia beku, dia akan melekat tau dengan tanah-tanah atau batu-batu dekat bawah-bawah dia. Jadi, bila berlakunya pencairan ni, okay, batu-batu dan tanah yang melekat tadi akan ikut sekali bila dia cair. Akan ikut ais batu tadi bila ais tersebut cair. Okay, itulah maksudnya penerangan poin yang pertama tu. Okay, yang kedua adalah berlaku perubahan dalam bentuk fizikal bumi dan lebihan air melimpah ke laut dan tanah tinggi. Okay, perubahan fizikal ni macam mana? Okay, mari kita tengok. Pengglasiran tadi telah membawa kepada perubahan fizikal bumi. Okey, perubahan fizikal yang macam mana tu? Okey, pada zaman sebelum Holosen ni, air batu ni dia melitupi bumi tau. Okey, tengok dekat sini. Ini semua merupakan kawasan yang ditutupi ais. Ais. Sebut air batu kan kamu keliru pula. Dia ditutupi air batu, ditutupi ais lah. Bayangkan ais yang tadi putih-putih tu. Okey, sini ais. Beku sini.
Tapi bila berlakunya pengglasiran iaitu pencairan, maka ais ni mencair dan tengok sini. Keadaan bumi tu dah berubah. Kat sini boleh kita nampak terbentuknya benua. Di sini nampak. Tengok bezakan kat sini. Ini tadi sebelum pengglasiran berlaku. Ini di zaman Holosen bila berlakunya pencairan. Hasil daripada pencairan tersebut, maka keadaan bumi pada ketika yang dulu tu dah cair, maka tinggallah jadi macam gini. Ini merupakan muka bumi yang hingga kini lah. Masa sekarang dah jadi macam gini, dah tak jadi macam yang dulu tadi. Ini merupakan perubahan bentuk fizikal bumi yang kekal sampai hari ni. Sampai hari ni, ini peta dunia cikgu tunjukkan ni. Ini melambangkan bentuk muka bumi jugalah. Jadinya, macam tadi kawasan yang kita tengok berais tu dekat sini. Jadi ais sudah cair. Jadi timbullah kawasan-kawasan ini. Ini terbentuknya benua Amerika, sini benua Asia, benua Eropah. Malaysia kat mana? Ni Malaysia? Ini Malaysia yang macam kepala ular, bentuk macam kepala ular. Sini Malaysia. Okey. Perubahan yang seterusnya boleh kita lihat dalam aspek perubahan paras air laut. Okey, bila ais tadi dah cair, berlakunya pengglasiran, maka bila ais cair, sama juga dengan konsep cawan yang ada ais, yang ada air batu dekat dalam dia. Bila air batu cair, maka isi padu air tersebut akan bertambah. Maka sama juga dengan situasi di bumi kita. Bila ais tadi cair, makanya pencairan itu menyebabkan peningkatan paras air laut dalam kedalaman 100 meter. Keadaan ini menyebabkan kewujudan tasik air tawar. Okey, tasik air tawar kalau kat Malaysia kita boleh tengok wujudnya tasik Dayang Bunting. Okey, ada lagi tasik ini sampai sekarang. Kalau dekat Kanada, kita boleh tengok kepada tasik Great Lake. Okey. Okey, ini merupakan tasik Dayang Bunting ya. Terletak di Pulau Dayang Bunting. Dekat mana tu? Berdekatan dengan Langkawi. Okey, tasik ni kalau kamu nak tahu, dia tasik air tawar walaupun tepi-tepi tu air laut, tapi dia tasik air tawar yang ini tau tasiknya. Bukan yang ini. Okey, ini tasiknya air tawar. Air dia tak bercampur dengan air masin sebab kedudukannya lebih dekat dengan pantai. Jadinya tidak berlaku pencampuran air lah di antara air masin dengan air tawar. Jadi dia tetap air tawar. Pulau ni, pulau pula. Tasik ni masih lagi ada sampai sekarang. Mana tahu nanti ada yang nak pergi lepas keadaan kita dah tenang ni kan. Ini Great Lake di Kanada. Besar tau tasik ni ya Pak. Ni gambar daripada atas lah. Nampak macam tak besar, tapi besar. Perubahan zaman air batu akhir yang seterusnya boleh kita lihat dari sudut kepupusan haiwan. Haiwan yang wujud sewaktu zaman Pleistocene. Macam kita tengok gambar ni, ada mammoth, ada harimau bertaring. Haiwan-haiwan ini telah mengalami kepupusan. Maknanya masa zaman Holosen ataupun zaman air batu akhir ni, haiwan-haiwan macam ni dah tak ada dah mengalami kepupusan hinggalah kini. Sampai sekarang mammoth ni dah tak ada. Kalau gajah biasa tu adalah lagi kan. Perubahan zaman air batu akhir yang agak ketara juga kita boleh lihat dalam aspek perubahan iklim. Perubahan iklim ni macam mana? Iaitu daripada sejuk kepada yang lebih panas. Kurang sejuk, dah tak sejuk macam zaman dulu dah. Macam zaman Miocene, Pleistocene. Holosen ni zaman yang dah ke arah nak panas, dah macam ke arah kita sekarang ni lah. Perubahan iklim, berlakunya perubahan iklim. Perubahan iklim ni memberi kesan tau sebenarnya kepada manusia. Manusia pada ketika dulu mendiami kawasan di benua Afrika.
Tetapi apabila masuknya zaman Holosen ni, manusia dah mula bergerak keluar daripada benua Afrika. Kenapa manusia keluar? Kerana mereka dah mula berhijrah dan mendiami kawasan-kawasan di benua Eropah dan benua Asia. Okey, pergerakan ni sebenarnya dipengaruhi oleh suhu. Suhu di kawasan Asia dan Eropah. Masa tu keadaan di Eropah dan Asia ni dah tak terlalu sejuk macam yang sebelum ni. Zaman air batu akhir ni, suhu bumi dia kalau kamu nak tahu sama macam suhu kita pada hari ini. Jadinya sebabkan itu berlakunya lah penghijrahan manusia ke benua-benua Eropah dan benua-benua Asia. Pada zaman air batu akhir ini juga, kamu perlu tahu bahawa bumi ni dah berubah. Maknanya bumi pada ketika itu dah mengalami perubahan iklim. Macam mana yang cikgu cakap tadi. Daripada yang terlalu sejuk sebelum ni, terlalu sejuk tu zaman bila? Zaman Meosen, zaman di awal-awal. Kamu tengok balik garis masa. Di awal-awal tu tadi cikgu cakap dah zaman tu sejuk. Bila dah masuk Pleistosen, itu dah sikit. Dah berlakunya sedikit pengglasiran. Tapi bila zaman Holosen, zaman Holosen ni dah lebih ke arah sederhana sejuk. Sehinggalah terjadinya keadaan seperti macam yang kita ada sekarang ni lah. Macam mana keadaan suhu kita pada ketika ini. Jadi, apakah pengajaran yang boleh kita dapat daripada topik kita hari ini, iaitu perubahan zaman air batu akhir ni? Okey, sejarah ni suatu perkara yang telah berlaku. Dan apa tujuan kita belajar sejarah adalah untuk kita tidak mengulangi kesilapan ataupun perkara yang telah terjadi dahulu di masa kita hidup. Di masa kini lah. Okey, apa pengajaran yang kita boleh dapat, yang kita boleh ambil, kita boleh gunakan berdasarkan tajuk kita pada hari ini? Okey, moral of the story-nya adalah kita ni sebagai manusia, kita sebagai orang yang belajar sejarah, terutamanya kamulah. Kamu generasi-generasi yang akan hidup lagi berpuluh-puluh tahun lagi. Okey. Sekarang pengajarannya adalah kita dah belajar tentang bila suhu bumi panas, berlakunya pencairan. Pencairan tu menyebabkan suhu air meningkat. Bila suhu air meningkat, akan ada kawasan yang tenggelam. Maksudnya kawasan tenggelam ni bila suhu air meningkat, air bertambah dan kawasan-kawasan daratan yang berada pada kedudukan yang lebih rendah akan ditenggelami air. Jadi apa yang boleh kita kaitkan, apa relevannya dengan keadaan kita pada hari ini? Kamu bayangkan bila kita tak jaga kelestarian alam kita, maknanya kita biarkan je berlakunya pemanasan global. Pemanasan global ni berpunca daripada apa? Macam pembakaran sampah secara terbuka. Kalau kamu suka bakar sampah, hati-hati. Satu lagi apa? Kenderaan, asap kenderaan. Okey, segala benda yang boleh menyebabkan pemanasan global, pemanasan alam sekitar ni akan menyebabkan suhu bumi ni jadi panas. Bila suhu bumi ni jadi panas, kamu ingat glasier tadi. Glasier tu masih ada lagi. Ada saki-baki yang belum cair lagi sekarang ni. Jadi bila kita, orang yang ada pada zaman ini, tidak memelihara alam sekitar kita, jadi peristiwa yang sama juga akan terjadi. Mungkin pada masa akan datang kalau kita tak jaga apa yang kita ada alam kita sekarang ni, akan ada beberapa tempat yang ditenggelami air. Sebagaimana yang kita tengok, yang kita belajar pada topik zaman air batu akhir kita ni. Ada tempat-tempat yang ditenggelami air, ada tempat-tempat yang berlakunya bila air meningkat, dia akan mengganggu kita punya sistem ataupun corak kehidupan kita. Nampak haiwan pun banyak yang pupus. Jadi pentingnya lah untuk kita ni, walaupun kita ni belajar sejarah, tapi kita kena ambil iktibar daripada sejarah yang berlaku. Jangan biarkan satu sejarah tu berulang. Sejarah mungkin berulang. Sejarah memang mungkin berulang bila orang yang belajar sejarah tu
tak ambil iktibar, tak gunakan pun sejarah yang dah berlaku tu. Maka cikgu harap kamu bolehlah ambil iktibarlah daripada pelajaran kita pada hari ini. Jaga alam sekitar kita dengan betul, dengan baik. Segalanya bermula daripada diri kita. Kita yang mulakan. Sebab kita juga yang akan hidup dekat dunia ni. Kita juga yang akan berdiri di atas bumi ni. Jadi keadaan bumi itu tergantung kepada kita. Kesimpulan daripada pembelajaran kita pada hari ini, okey. Perubahan zaman air batu akhir ini menyebabkan kita dapat lihat bahawa berlakunya peningkatan suhu bumi pada ketika zaman ini, pada zaman air batu akhir ini. Bila suhu bumi meningkat, glasier ataupun berlakunya pengglasiran, pencairan ais. Bila ais cair, berlakunya peningkatan paras laut. Bila paras laut meningkat, ada beberapa kawasan yang ada beberapa perubahan dalam bentuk fizikal bumi. Seterusnya, perubahan juga berlaku ke atas haiwan dan juga kehidupan manusia, di mana haiwan ada yang pupus, ada yang mengalami kepupusan. Di mana contoh dia kita dapat tengok tadi, haiwan yang hidup zaman Pleistosen dah tak ada lagi sewaktu zaman Holosen ni. Kehidupan manusia pula, manusia dah pandai, dah mula berhijrah. Dah mula keluar daripada kawasan benua Afrika tadi ke kawasan benua Asia dan juga Eropah disebabkan iklim tersebut. Bila iklim dah berubah daripada keadaan yang sejuk sangat-sangat kepada yang tidak terlalu sejuk, itu menyebabkan mendorong kepada ke arah penghijrahan tersebut. Okey. Maka sekian sajalah untuk pembelajaran kita pada hari ini. Dan cikgu juga sebenarnya ada bekalkan kamu tugasan, ya. Untuk tugasan, kita ada 2 tugasan pada hari ini. Tugasan yang pertama, cikgu nak kamu ceritakan kembali perubahan yang berlaku dalam zaman air batu akhir dalam bentuk rakaman suara dan hantar melalui aplikasi WhatsApp. Untuk tugasan yang pertama, mudah saja. Dalam bahasa mudahnya, cikgu nak kamu rakam suara kamu tu. Rakam suara kamu. Lepas tu kamu cerita tentang perubahan zaman air batu akhir yang macam cikgu cerita tadi. Kamu ceritalah berdasarkan kefahaman kamu. Tengok buku teks kalau lupa. Cerita, cikgu nak tengok kamu bercakap. Kamu bercakap, kamu meluahkan idea. Guna bahasa yang sopan, bahasa yang baik. Tapi bolehlah guna bahasa yang untuk memudahkan kamu faham, memudahkan kamu untuk cakap. Itu dah siap nanti, dah siap rakaman suara tu, hantar dekat WhatsApp cikgu. Kalau tak faham, tanya. Cikgu tak makan orang. Tanya je, jangan malu. Untuk tugasan yang kedua, tugasan kedua ni mudah je. Cikgu nak latih tangan kamu supaya lebih pantas cakap. Cikgu nak kamu tulis nota mengenai zaman air batu akhir ni. Tapi buat dalam bentuk terminda lah. Buat kemas-kemas. Buat ringkas dan padat dengan info-infonya. Cikgu rasa dah tak ada apa. Kalau ada yang kamu tak faham mengenai tugasan ataupun tentang kita punya pembelajaran kita pada hari ini, kamu boleh PM je cikgu, jangan malu-malu, please jangan malu-malu. Cikgu ada je. Apa-apa masalah boleh PM, untuk hari ini sekian sajalah. Maaf andai ada terkasar bahasa, tersilap bicara ataupun keterlanjuran kata. Cikgu akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat menjalankan tugasan.